buat laporan polis kerana setelah menerima ugutan berbentuk SMS yang dihantar kepada saya, ugutan bahawa kalau saya terus-menerus memberikan sokongan kepada ayah saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga Ketua Pembangkang dan juga Ketua Umum pada anak-anak saya, seperti nasib yang menimpa Syarlini, kanak-kanak yang menjadi mangsa 3 tahun lalu. Jadi pada saya ingin menekankan bahawa ugutan dan cara jahat sebegini tidak akan melunturkan semangat kami untuk terus berjuang, bukan semata-mata mempertahankan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi berjuang demi keadilan dan juga demi masa depan demokrasi di Malaysia. Yang saya harap menerusi langkah yang saya ambil, membuat laporan polis untuk memberi amaran pada individu-individu yang tidak bermoral, yang sanggup membuat perkara sekeji ini agar berhenti, kerana kita mahu mewujudkan satu suasana politik yang bertamadun. Dan kalau dulu boleh mengugut ayah dan ibu saya, sekarang boleh pula mengugut anak saya. Daripada saya ini tidak boleh langsung diterima, dan saya harap agar kita dapat terus mengekalkan ketamadunan dan juga civility dalam sistem politik. Dan saya juga menjemput pihak media supaya mengetengahkan isu ini, kerana bukan isu yang berkait dengan peribadi saya sendiri, tapi saya tak mahu mana-mana ahli politik, tidak mengira latar belakang politik, pimpinan BN pun sekalipun tidak seharusnya menerima atau beroperasi dalam tekanan ugutan sedemikian. Show them the SMS. SMS. Saya akan tunjukkan SMS tersebut. Dan saya akan beri beberapa salinan kepada pihak media laporan polis saya. Do you want to say something first? The one that says Syarlini. Ya. You read out first. Saya akan bacakan SMS saya terima semasa saya berada di Doha ketika itu, 12 Mei. YB Nurul, berhati-hati, jangan terus-menerus menyokong ayah YB, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana bimbang ada yang sakit hati nak jadikan nasib anak YB macam Syarlini. Oleh itu, sebelum apa-apa terjadi, YB bercakaplah benar walaupun pahit tentang ayah YB. Dengan ini, YB dapat selamatkan anak YB. Di samping itu, YB dapat halang ayah YB dari terus tipu rakyat. Berhenti dari politik dan selesaikan masalah peribadi. Jadilah ibu yang penyayang dan anak yang bertanggungjawab. Saya nak sebut, bila dia hantar SMS begini, mengingatkan saya pada ugutan yang dikemudikan trio beberapa minggu lalu. Dan yang menyedihkan adalah permohonan atau permintaan untuk saya berdusta, kerana inilah yang dianggap oleh mereka sebagai kebenaran. Mana saya itu? Let me add one. Dalam laporan ada pada 11 11 Mei. Penghantar SMS ini sebenarnya telah cuba penghantar SMS ni telah cuba menghubungi YB Nurul beberapa kali ya. Jadi ini bukan one off incident. So kita ambil secara serius. Pertama kali ingin berjumpa, ingin memberitahu sesuatu yang penting. Dia minta YB untuk menghubungi beliau, mendesak ya. Dan kemudian it came to this message. So bila dia sebut adik Syarlini, kes yang belum selesai, yang mana dia telah hilang, itu adalah satu ugutan yang serius yang kita anggap sebagai ugutan criminal intimidation dan juga ugutan untuk mencolek anak. Dan kerana menyebut nama adik Syarlini, maka ianya bukan sahaja mencolek, tetapi mencolek dan membunuh atau percubaan untuk membunuh dan menghilangkan anak. So this is very serious. Dan You want to share my statement first? Or? The other point kita nak bagi tahu ialah bahawa kaitan ugutan itu bersifat politik ya. Sebab first request ialah untuk meminta ayah kepada YB Nurul Izzah untuk menghentikan politik.
it sounds strikingly similar to ugutan pertama yang menggunakan video seks dan mengatakan ask Presiden dan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat untuk menghentikan politik. Why is it so similar? So ini bermotif politik dan kita percaya pihak yang berkaitan adalah pihak yang sama kerana unsur dia sama, ugutan dia sama, ugutan untuk menghentikan tu sama. Jadi this is not the first time dan termasuk kepada kes sabotaj kereta yang juga melibatkan nyawa ke keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru berlaku pada 19 April baru-baru ini. Jadi we see there's a similar trend and it's getting dirtier. UMNO Malaysia.